Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Sihat ke pagi ni? Okey, cikgu harap semua anak-anak sihat dan bersemangat untuk belajar. Baik, dan untuk mata pelajaran sains hari ini, cikgu akan bagi penerangan sikit mengenai apa yang ada di dalam buku teks. Jadi cikgu harap dengan kamu sekarang ada buku teks, ada buku aktiviti, ada buku PBD dan juga ada alat tulis. Baik, mari kita mulakan. Okey, cikgu ulang sikit yang minggu lepas. Ciri-ciri benda hidup. Benda hidup ni kamu dah belajar kan minggu lepas kan? Cikgu ulang sikit ya. Benda hidup memerlukan air dan makanan, bernafas. Okey, benda hidup dia ada saiz dia, ada pembesaran dia. Bayi, kanak-kanak, kemudian jadi dewasa. Ciri benda hidup macam kita lah. Macam apa yang manusia buat. Itulah benda hidup. Benda hidup kan terdiri daripada manusia, haiwan dan tumbuhan. Ingat ni sini ada manusia. Ada manusia, lepas tu ada tumbuhan, ada haiwan. Jadi, semua benda hidup dia kena minum air, kena makan, mesti bernafas. Tengok kucing bernafas, pokok bernafas, manusia bernafas. Lepas tu, benda hidup juga dia ada saiz dia, pembesaran dia, membesar. Okey. Seterusnya, kita nak tengok lagi ciri-ciri benda hidup. Benda hidup boleh bergerak. Manusia memang bergerak lah kan. Kita bergerak ke sini dari ruang tamu, pergi dapur. Kemudian masuk bilik kan. Pergi tandas, bergerak dalam rumah je kan sekarang. Okey. Seterusnya haiwan kita nampak bergerak. Kucing kita lari ke sini, lari ke sana. Okey. Tumbuhan bergerak tak? Bergerak. Tengok ni. Pokok semalu bila kita sentuh dia, dia terbuka, dia tutup. Tapi tak semua tumbuhan bergerak tapi masih bergerak. Seterusnya benda hidup membiak. Membiak tu maksudnya ada anak. Manusia boleh ada anak, ada baby. Tengok pokok pisang ni ada anak kat tepi dia. Ni arnab ni ada anak. Jadi membiak. Membiak ni untuk apa? Supaya bertambah bilangan. Kalau contohnya macam arnab ni tak membiak, nanti ada seekor arnab. Kalau arnab tu mati, dah tak ada anak lain dah. Tak ada arnab dekat dunia ni. Jadi, perlu membiak. Okey, seterusnya, benda hidup membesar. Macam kita lah, mula baby, lepas tu makin besar, kan? Sama juga, mula telur ayam, anak ayam, ayam dewasa. Ni pokok, anak benih, anak pokok, kemudian pokok. Jadi, itu ciri-ciri benda hidup. Benda hidup bergerak, membiak, membesar. Kemudian benda hidup memerlukan air dan makanan, bernafas. Okey. Jadi cikgu nak sambung. Lepas tu dia tengok pula muka surat 22 ni. Persamaan dan perbezaan benda hidup dengan benda bukan hidup. Dia kata lihat burung sedang terbang ke sarang. Burung terbang, kapal terbang pun sedang terbang. Burung dan kapal terbang boleh bergerak. Tapi antara burung dengan kapal terbang, siapa yang benda hidup? Ya, burung benda hidup. Kapal terbang benda bukan hidup. Jadi apa perbezaannya? Dua-dua pun boleh bergerak. Kita tengok perbezaan yang lain. Burung bernafas, memerlukan air dan makanan, membiak dan membesar, manakala kapal terbang tidak. Okey, jadi dia pun bagi tahu burung benda hidup, kapal terbang benda bukan hidup. Jadi kalau nak pastikan benda hidup, dia mesti memenuhi ciri yang kita bincang sebelum ni. Itu benda hidup. Kalau satu je ciri boleh bergerak tapi tak bernafas, tak makan, itu bukan benda hidup. Okey, kita pergi ke tajuk kita hari ini. Kecil dan besar. Okey, kecil dan besar. Kita tengok buku teks muka surat 24. Okey, tengok dalam gambar. Terdapat pelbagai jenis haiwan di sana. Adakah saiz haiwan-haiwan itu sama? Mari kita susun haiwan-haiwan tersebut mengikut urutan saiz daripada besar kepada kecil. Okey, dia tengok dalam gambar ni. Dia susun. Yang pertama paling besar. Siapa ni? Yang paling besar letak yang pertama gajah. Kemudian yang kedua
seladang. Seterusnya rusa, kucing hutan. Dan paling kecil kat gambar ni tikus. Dia susun haiwan tersebut dari urutan saiz besar kepada kecil. Dia susun ni besar kepada kecil. Kita boleh susun lah. Okey, kalau kita duduk dalam kelas pun, kita boleh susun siapa yang paling tinggi dan paling rendah. Itu kita nak buat, nak mencari saiz kecil dan besar. Okey. Tengok muka surat 25. Susun haiwan mengikut. Okey, dia dah susun kan? Okey, ini tugasan kamu hari ni. Mari jawab. Perhatikan tumbuhan dalam gambar. Di atas, susunkan tumbuhan mengikut urutan saiz kecil kepada besar. Tadi ini, kecil kepada besar. Macam ni lah. Dari kecil ke besar. Susunan ni kecil ke besar ya. Okey, tengok tumbuhan ada rumput, ada padi, ada pokok pisang, ada pokok kelapa. Kamu susun pokok ni. Kemudian nanti kamu hantar rakaman suara kat cikgu ya. Okey, kamu baca susunan tumbuhan mengikut urutan saiz daripada kecil ke besar ialah pokok apa, pokok apa, pokok apa dan okey, kemudian kamu hantar rakaman suara kepada cikgu ya. Okey, dah hantar rakaman suara. Kamu jawab soalan buku aktiviti muka surat 16, seterusnya buku PPD muka surat 17. Okey, itu saja. Kalau ada apa-apa masalah nak dapatkan bantuan daripada cikgu, PM cikgu personal ya. Ataupun dekat grup Telegram. Cikgu ada je. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.